Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, OBT, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Moga-moga solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang mana andainya ingin kita hitung dan kita kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya kita tidak mampu menghitungnya. Ta'ala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya ingin kamu hitung nikmat yang Allah berikan, nescaya kamu tak mampu menghitungnya. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita di bawah tajuk ilmu al-qiraat. Cuma dia tak keluar lagi kat skrin ni. Dia ngaji qiraat ni dia kena tengok. Kalau tak tengok dia tak nampak. Kalau ngaji fiqh tu dia dengar je kan, sambil-sambil ngantuk tidur pun boleh. Sebab ngaji fiqh ni orang alim-alim je. Tambah ngaji tasawuf lagi tinggi, ngaji tasawuf lagi duduk tunduk, sambil tidur pun boleh. Sebab nama dia pun tasawuf kan. Itu level lagi tinggi. Tapi kita ngaji qiraat ni kena tengok, tambah wajah-wajah bacaan. Kalau tak nampak lagilah. Kita ada backup technician kita kat belakang tu. Dia search tu dia tak jumpa lagi HDMI tu. Cuba cabut. Cuba. Cuba restart. Tengok dia kalau dia. Okay, disiplin ilmu qiraat ni merupakan disiplin. Qiraat tu dia perkataan qiraah satu. Qiraah maksud dia bacaan. Apabila kita disebut sebagai qiraat, dia akan jadi plural. Qiraah tu singular, qiraat tu plural. Maksudnya bacaan-bacaan. Disiplin ilmu bacaan Al-Quran. Yang mana kalau yang biasa kita baca tu, kita hanya membaca salah satu riwayat daripada riwayat yang boleh dibaca Al-Quran ini. So bacaan kita yang biasa tu namanya riwayat Hafs an Asim. Itu yang biasa kita baca lah. Hafs an Asim. Kemudian yang biasa kita baca ni, dia dalam bacaan ni dia ada
dua mazhab, disebut sebagai tariq. Dia ada nama tariq dia, tariq Asy-Syatibi. Maksudnya mazhab daripada Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. Itu tariq Asy-Syatibi. Biasanya kalau di Malaysia ni dia akan katalah dia baca riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs daripada Imam Asim. Tariqnya tariq Asy-Syatibi. Kemudian ada satu lagi, mazhab yang kedua disebut sebagai mazhab Ibnul Jazari. Mazhab Ibnul Jazari. Ibnul Jazari ini dia meninggal 833 Hijrah. So dia lagi kemudian. Yang mana kalau disebut kita membaca memulai tariq Asy-Syatibi atau mazhab Syatibi, itu maksudnya kita membaca dengan qiraat yang kecil. Kalau kita baca Hafs lah, Hafs baca apa? Dengan orang tanya, baca riwayat apa? Riwayat Hafs. Bacaan biasa. Orang tanya lah, tariq mana? Mazhab mana? Contohnya, kita kata Syatibi. Syatibi itu maksudnya kecil lah. Bacaan kita, dia punya qiraat tu qiraat yang kecil. Qiraat 7. Bawah qiraat 7. Tapi kalau ditanya, kita baca Hafs juga. Orang tanya, tariq mana? Mazhab mana? Kita kata Ibnul Jazari. Kalau Ibnul Jazari tu, maksudnya qiraat yang besar 10. Apa beza dia? Kalau kita baca daripada tariq Asy-Syatibi tu, mad jaiz munfasil. Tuan-tuan belajar tajwid kan? Kalau mad jaiz munfasil tu, kalau dalam Asy-Syatibi tu, kita baca dia dengan 4 ataupun 5 harakat. Kita baca 4 ataupun 5 harakat. Ya ayyuhallazina amanu kan? Ya ayyuhallazina, ya tu kita kena baca dengan 4 atau 5 harakat. Itu daripada tariq Syatibi. Tapi kalau tuan-tuan baca dia dengan 2 harakat, ya ayyuhallazina amanu, itu sebenarnya kita baca mulai tariq Ibnul Jazari. So kita kena tahu kita baca tu mulai tariq yang mana. Kita bacaan kita tak boleh campur antara tariq Syatibi, mazhab Syatibi dan juga mazhab Ibnul Jazari. Kita tak boleh campur. Dan kebanyakan orang kalau dia tak belajar, memang dia bercampur je lah dia baca kan. Dari sudut ulama qurra, dia mengatakan kita tak boleh talfiq. Talfiq ni maksud dia di antara satu wajah dengan satu wajah yang lain, sama ada di antara tariq ataupun di antara riwayat tu kita masuk kan. Gabung-gabungkan tak boleh. Disebutkan dalam kalangan qurra, dia kata makruh li tahrim. Maksudnya benda tu makruh lah, makruh yang boleh membawa kepada haram. Itu dalam kalangan qurra lah. Orang qurra ni yang baca Quran ni, dia akan bincang maksud tu. Maksudnya makruh, boleh membawa kepada haram. Qurra dia tak bincang dari sudut sah tak sah solat. Kalau dalam ilmu qiraat ni kita akan bincang, maksudnya bacaan yang kita baca tu adakah mutawatir. Maksudnya mutawatir yang kita baca itu, bacaan kita tu sampai kepada Nabi SAW. Betul, wahyu itu diturunkan begitu, sampai kepada kita. Itu dalam kalangan qurra. Dia akan bincang. Sampai kepada kita, betul. Bacaan, riwayat dia, susu galuh dia betul. Satu, kita katakan mutawatir. Kedua, selain daripada mutawatir, kita akan sebutkan dia syazah. Syazah ni maksudnya bacaan yang tidak mutawatir. Dia kalau dari sudut bacaan ni, dia ada 2 je yang besar. Mutawatir dengan syazah. Mutawatir yang kita biasa baca. Kedua, dia ada nama dia syazah. Beza kalau orang belajar hadis. Hadis ni yang dia ada hadis sahih, hadis mutawatir. Kemudian hadis sahih, ada hadis aziz, ada hadis maudhu', hadis da'if. Kan? Banyak lagi kategori hadis tu. Satu kategori hadis, kemudian dia ada kategori ulama-ulama hadis pula yang mengistimbatkan hukum keadaan satu hadis tu banyak lagi. Kalau Quran ni dia tak banyak sangat. Begitu sebab Quran ni terpelihara dia daripada awal dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala janji Quran tu terpelihara sampai lagi hari kiamat. Jadi bacaan yang mutawatir tu memang
memang standard. Dia tak berlaku perbalahan, tak berlaku kerosakan dari sudut bacaan dia. Dan bacaan ini, bacaan yang dinamakan bacaan qiraat ini, dia bukan baru ini dah ada. Zaman Nabi SAW sendiri pun bacaan ni dah ada. Sehingga kan Nabi SAW sendiri minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Quran ini boleh dibaca dengan pelbagai bentuk wajah bacaan. Sebab apa? Sebab Nabi dia mengetahui umat dia lah lemah. Dia tak mampu untuk baca dengan satu wajah aja. Sebab Arab ni pun dia ada banyak kabilah-kabilah dia. Kabilah Quraisy, kabilah Kinanah, macam-macam kabilah, macam-macam suku ada. Jadi masing-masing ni dengan slang masing-masing. Dengan bentuk bacaan masing-masing, cara sebutan masing-masing kan. Kalau macam kita sini orang Kelantan dengan style dia, Terengganu, Perak, Utara, orang Selatan, Sabah, Sarawak. Jadi mereka ni semua ni nak belajar daripada Nabi SAW, nak baca Quran. Maka Nabi minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya boleh dibaca dengan pelbagai bentuk bacaan. Tu Jibril datang minta satu wajah, betul, minta lagi. Minta bagi tahu Jibril, minta lagi tambah 2 wajah bacaan, 3, 4, 5, 6 sampai disebut sampai itu 7 qiraat. Sampai disebut sebagai 7 huruf, 7 huruf bentuk-bentuk bacaan. Tak mampu kita nak bagi dia keluar kan, agak teril sikit. Tak apa problem dia. Dia tak jumpa Tak apa, malam ni kita tengok skrin kosong ni aja. Kan, tiap senyap je kan. Kalau orang tengok online pun dia tengok senyap, tak ada bunyi kan. Ni kuliah jenis apa ni? Kuliah jenis senyap kita kata kan. Allahu Rabbi. Cuba tanggalkan ni. Dia tak detect Itu satu, maksudnya Nabi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditambah bentuk-bentuk bacaan. Jibril datang, Jibril bagi tahu Nabi minta lagi bentuk-bentuk bacaan. Ada juga hadis yang menyebutkan Nabi katakan innama unzilal Quran ala sabati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan mana-mana wajah bacaan, maka bacaan itu adalah betul, tak salah. Okey. Yang itu dari sudut sejarah bagaimana wajah bacaan itu jadi banyak. Dari satu sudut, zaman Nabi sendiri pun berlaku juga, dia berlaku perbezaan pendapat, berlaku perbalahan. Satu ketika itu, ini selepas hijrah Nabi ke Madinah, selepas Amul Fatahi, tahun pembukaan Islam itu, Nabi dah masuk Mekah semua. Ada seorang sahabat tu nama dia Hisham bin Hakam. Ada baca Hisham bin Hakim. Satu ketika tu dia jadi imam solat malam, solat berjahar lah, dia baca kuat di Madinah. Dia jadi imam, dia pun baca. Dia baca surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni daripada juzuk ke-19. Dia baca. Ketika dia jadi imam, yang jadi makmumnya, di antara makmum dia ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia naik, dia jadi imam, dia baca. Kemudian ada dalam bacaan dia itu wajah bacaan yang tak pernah didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Hisham ni, Umar ni dia Islam sebelum hijrah Nabi, kan? Sebenarnya pada zaman Mekah dia Islam. Dia ni orang kata orang lama lah, otai kan, otai.
Tapi yang Hisham ni dia boleh cuba. Yang Hisham ni dia masuk Islam selepas Amul Fatih. Jadi orang baru masuk Islam lah. Tapi ketika itu dia jadi imam. Dia jadi imam solat. Jadi bila dia baca tu, bacaan tu Sayyidina Umar dengar lain. Tak sebagaimana yang dipelajari oleh Sayyidina Umar Al-Khattab daripada Nabi SAW. Lepas saja solat, dia tarik Hisham ni, tarik baju itu, bawa pergi jumpa Nabi SAW. Mula ditanya dia Hisham, mana kamu belajar baca ayat Quran ni? Dia kata, aku belajar daripada Nabi. Dia kata, aku hafal daripada Nabi SAW. Awak nak pelik sangat, tak sama dengan yang aku belajar. Kemudian dia bawa pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, Hisham ni baca begini. Kan? Lepas tu Nabi kata, tak apa, tenang dulu, bagi peluang kepada Hisham baca. Hisham pun dia baca. Baca. Nabi kata, betul bacaan tu, tak salah. Dia kata, boleh, tak salah. Sayyidina Umar dia rasa, awak jadi pelik ni. Dia kata. Lepas tu Rasulullah suruh Sayyidina Umar pula baca. Umar dia baca. Nabi kata, betul juga. Jadi dua-dua bentuk wajah bacaan itu betul. Tetapi yang berlaku dia punya perbezaan dari sudut wajah bacaan itu adalah berbeza dari sudut perkataan. Bukan dari sudut slang. Kita slang ni kalau macam makan, makang, kan? Dia boleh itulah, makan ni standard lah, makan, makan. Yang ni dia dari sudut slang, kan? Dari sudut kita punya setempat tu. Tetapi yang berbeza pada kita itu ialah berbeza perkataan itu. Perkataan tu sendiri yang berbeza perkataan yang lain. Tetapi Nabi SAW membenarkan bacaan itu. So zaman Nabi itu dah berlaku berbeza pendapat. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia dengar gitu, dia rasa macam dia rasa seolah-olah aku berada pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Sebab zaman jahiliah dulu dia ada kitab, dia belajar, mereka yang jahiliah ni dia ada kitab-kitab Samawi yang lama, kitab Taurat, kitab-kitab Injil, yang mana kitab-kitab ini telah ditahrif, telah berlaku pembohongan, penipuan, pertukaran ayat-ayat dia. Jadi dia rasa takkan Quran pun jadi macam tu, kitab-kitab yang dulu dah diubah-ubah. Kemudian Nabi SAW dia tepuk dada Sayyidina Umar Al-Khattab, barulah Umar pun dia jadi tenang. Ada juga berlaku satu ketika lain, beberapa orang sahabat ni masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia baca surah An-Nahli. Seorang sahabat masuk, dia baca surah An-Nahli. Ini qiyam malam, solat malam. Kemudian habis dia baca, tengah-tengah dia baca tu, masuk seorang sahabat lain pula. Dengar orang pertama baca, dia kata awak lain ni dia baca. Habis je orang pertama solat, dia pun dia jumpa, dia sembang-sembang, masuk seorang yang lain pula baca. Dengar lain pula lagi bacaan dia. Jadi dah 3 orang sahabat baca dengan wajah yang berbeza-beza. Kabel okey tak detect. Sana dia okey, dah try. Keluar. Saya cuba restart lah. Bulan lepas kita guna macam ni, okey. Jadi bila dah begitu, maksudnya ada 3 orang sahabat. Tiga-tiga ni baca dengan wajah yang berbeza-beza. Masing-masing baca begini. Yang mana jadi satu perbalahan. Tiga-tiga pergi jumpa Nabi SAW. Nabi dengar, okey, yang A betul, yang B betul, yang C pun betul. Semua boleh baca. Dan Nabi menyebutkan fala tumaru, jangan kamu berbalah dalam dari sudut bentuk bacaan, kerana kamu berbalah dari sudut bacaan ni dia boleh membawa kepada kekufuran. Itu pesan Nabi SAW. Jangan berbalah, boleh. Mana yang reti kita baca, kita baca dari sudut bacaan.
Merajuk tu dia malam ni tak nak keluar ni. Okey. Maksudnya berlaku zaman Nabi, berlaku perbelahan begitu. Kemudian habis zaman Nabi. Zaman Nabi masuk zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Nabi Quran dia tak ada lagi 30 juzuk seketul tu, tak ada. Zaman Nabi sampai Nabi wafat, Quran itu ada dalam kalangan sahabat. Sahabat masing-masing dia menyalin Quran. Masing-masing ada mashaf masing-masing. Ada mashaf Abdullah bin Mas'ud, ada mashaf Aisyah, ada mashaf Ali, ada mashaf Abdullah bin Umar. Masing-masing ada mashaf masing-masing. Yang mana masing-masing ni mashaf sahabi ni dia tak lengkap 30 juzuk. Ada kurang surah sana, ada kurang surah sini. Dia berlebih kepada bentuk surah-surah kurang. Tidak ada lagi sampai Nabi wafat tu ada satu Quran 30 juzuk merupakan Quran yang dikeluarkan oleh kerajaan Islam pada ketika itu, tak ada lagi. Sampai Nabi wafat. Tak ada. Sebab apa? Sebab zaman Nabi masa ketika itu sampai Nabi wafat, kebanyakan para sahabat ni mereka ni orang yang menghafal Quran. Masing-masing hafal Quran, tak ada masalah. Sebab Quran tu masing-masing dalam kepala. Ramai sahabat semua hafiz Quran, tak ada masalah. Itu zaman sampai Nabi wafat. Satu yang pertama. Yang kedua, tak sempat dibukukan dalam bentuk 30 juzuk betul sebab Quran ini turun, dia bukan turun ikut sequence. Maksudnya Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah 286 ayat, masuk surah Ali Imran 200 ayat, masuk pula surah An-Nisa. Dia tidak macam itu Quran tu turun. Quran tu turun dekat sini, ayat sini sikit, surah ni 2-3 ayat, surah ni, surah ni, surah ni, surah ni. Jadi macam mana nak susun gitu, kan? Nak jadi masalah tak boleh. Hanyanya para sahabat ni masing-masing solat belakang Nabi SAW. Jadi para sahabat yang semayang belakang Nabi ni dia tahulah. Oh, Nabi ni baca surah Al-Baqarah. Dia baca, tahu surah ni baca sampai ayat gini. Mungkin kita buatkan dia gambaran Nabi ayat baru turun sampai ayat 100 je surah Al-Baqarah. Sampai ayat 100. Okey, dia dengar. Sahabat pun belakang dengar Nabi baca, sahabat pun hafal. Waktu lain Nabi baca Al-Baqarah sampai 150 ayat, bertambah lagi. Kemudian Nabi baca pula lain kali start daripada ayat 180 sampai 286. Jadi baru sahabat dapat tangkap, oh ni surah Al-Baqarah, jadikan satu untuk. Kemudian surah lain pula satu. Jadi sampai Nabi nak wafat tu, nak buat yang final tu agak susah sikit. Nak dah jadikan dia dalam bentuk mashaf betul, tak ada lagi. Tapi masing-masing ada salinan masing-masing para sahabat. Tak ada salinan yang kerajaan punya. Sampai kan Nabi SAW tahun akhir Nabi kewafatan Nabi itu, Nabi dia talaki dengan Jibril 2 kali sebelum Nabi wafat. Dan ketika mana Nabi talaki dengan Jibril pada bulan Ramadan tahun sebelum Nabi wafat itu, ketika Nabi talaki itu antara sahabat yang hadir, sebab itu dah tahun-tahun akhir ketika Nabi talaki pada ketika itu, yang ada maksudnya mendengar talaki Nabi dengan baca dengan Jibril itu, di antaranya ialah Zaid bin Sabit. Dia memang ada daripada mula sampai akhir Nabi talaki. Zaid bin Sabit dia duduk. Tuan-tuan cuba bayanglah talaki dengan Jibril. Bukan talaki kita buat talaki tadarus malam bulan puasa kan. Ini talaki dengan Jibril. Rasulullah dia baca, Jibril dengar. Kita duduk belakang kan dengar. Oi, biar betul. Depannya Jibril, cuma tak nampak lah. Jibril tu kita tak nampak kan. Tapi maksudnya Nabi SAW membaca dan Jibril dia cek bacaan Nabi SAW. Dan yang mendengar di belakangnya ialah Zaid bin Sabit. Ada riwayat mengatakan Abdullah bin Mas'ud pun ada. Tapi yang jelas dikatakan yang mendengar pada mula sampai akhir bacaan Nabi SAW ialah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni dia orang Madinah, orang Ansar. Jadi bila dia dengar tu, ini disebut sebagai al-ardu al-akhirah.
Maksud al-ardu ni pembentangan kali terakhir Al-Quran. Sebab itu kalau kita belajar dalam sejarah pengumpulan penulisan Al-Quran, dia ada pembentangan kali terakhir. Maksudnya final bacaan yang diterima, yang disemak oleh Jibril alaihissalam, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab lepas zaman itu dia akan berlaku penyalinan. Jadi Zaid bin Sabit ni orang yang cerdik, pandai. Dia ada kelebihan yang ada pada dia. Di antara kelebihan yang ada pada dia ni genius. Dia boleh menguasai satu-satu bahasa tu dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Dia penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang sama dia ni seorang yang cerdik, pandai. Sampailah bila Rasulullah wafat, masing-masing tu dah ada dalam kepala masing-masing. Hafal Al-Quran. Masuk zaman Abu Bakar As-Siddiq, berlaku riddah, mana yang murtad kan, maka ramai hafiz Quran yang meninggal dunia. Maka pada ketika itu dapat cadangan, Umar cadangkan supaya barulah Al-Quran itu nak dibukukan, bahasa kita lah, bahasa Melayu kita, nak dijadikan dalam bentuk mushaf. Dia bentuk suhuf. Sebab tak ada, sebelum tu tak ada. Masing-masing, tak ada yang kerajaan punya. Masing-masing simpan sahabat masing-masing. Pada peringkat mula Abu Bakar dia tak nak. Dia kata ni bid'ah ni, mana Rasulullah tak pernah buat pun. Jadikan dalam bentuk satu buku macam tu kan dia salin. Tak pernah. Abu Bakar dia tak nak. Kemudian bincang dengan Syed Umar, ceritakan nanti masalah hafiz. Masa peperangan Riddah tu dikatakan 70 orang hafiz Quran mati kena bunuh. Mereka ni perang Riddah ni dia menipu Sayyidina Abu Bakar. Dia kata nak belajar tentang Quran. Jadi Abu Bakar ni hantar para hafiz ni ke tempat peperangan Riddah tu, sebenarnya nak mengajar mereka ni Al-Quran. Tapi bila sampai dia bunuh 70 orang hafiz mati pada ketika itu. Sebab itulah baru ditakuti Quran ni hilang. Sebab yang ada hanya pada dada para sahabat. Dan tak ada mushaf yang bawah kerajaan yang semua orang setuju. Sahabatnya masing-masing ada, tapi dia tak full. Bincang-bincang, Abu Bakar tak setuju, akhir-akhirnya Abu Bakar setuju. Maka apa yang dibuat pada ketika itu? Sayyidina Abu Bakar dia pilih Zaid bin Sabit. Kita kata yang Zaid bin Sabit yang hadir ketika pembentangan terakhir nanti. Ramai-ramai sahabat yang ada tu, yang dipilih ialah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni orang yang muda, cergas, cerdik, pandai. Minta Zaid, dia penulis wahyu Nabi. Dia bagi. Zaid bin Sabit pun mula-mula dia tak nak. Dia kata ini benda-benda bid'ah. Dia kata Nabi tak pernah buat salin Quran ini jadikan satu yang formal tu, tak ada. Bincang lama-lama Zaid bin Sabit setuju. Jadi pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar dia bagi arahan. Dia kata Zaid bin Sabit, kamu tunggu dekat depan Masjid Nabi. Depan Masjid Nabi, dekat pintu Masjid Nabi, dan diiklankan di Madinah itu sesiapa, dia kata, diiklankan sesiapa yang ada menyimpan Al-Quran, menyimpan Al-Quran, yang mana Quran itu diambil daripada wahyu yang diturunkan ketika Nabi ada, wahyu itu diturunkan, Nabi ada pada ketika itu, dia tulis salin direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan apa yang dia salin itu. Itu syarat yang agak susah untuk ditepati. Bacaan yang tulisan yang ambil ketika wahyu itu turun depan Nabi benarkan. Sebab bukan semua sahabat hadir ketika mana wahyu itu diturunkan. Ada sahabat salin daripada sahabat salin pada sahabat yang lain, yang hafal daripada sahabat yang lain. Tapi yang dinak tu ialah yang disalin depan Nabi ketika wahyu itu turun. Jadi minta siapa yang ada mushaf ataupun tulisan pada zaman tu ialah kulit kayunya, pada batunya kan, pada daun kan, yang ada tertulis bawa ke Masjid Nabawi. Jadi datang bawa masing-masing. Dan setiap ayat itu dia kena ada dua penyaksian. Maksudnya tak nak satu. Yang nak disalin, nak dijadikan orang kata mushaf kerajaan ini, tiap satu ayat tu kena ada dua salinan, bukan satu. Yang mana Zaid bin Sabit hafiz Quran.
Sahabat-sahabat lain semua hafiz. Cuma kita nak proof dari sudut betul benda itu diambil ketika wahyu turun dan ditulis begitu. Semua ni sahabat-sahabat ni hafiz Quran. Cuma nak proof tu. Proof bukti dari sudut ditulis di depan Nabi. Kan? Hafal. Macam sini contoh saya kata tuan-tuan. Okey. Siapa tak tahu tulisan Meru? M-E-R-U. Semua tahu kan? Meru. Ada siapa tak tahu? Tapi siapa orang pertama yang tulis ketika mana perkataan Meru tu dicipta oleh siapa pencipta dia? Adalah katakan ada si A ni, dia yang letak nama Meru tu, idea dia, cadangan. Ketika dia bercakap, orang pertama yang tulis perkataan Meru tu. Kita nak orang itu. Kita semua tahu Meru, siapa tak kenal Meru kan? Tapi kita nak orang itu yang tulis depan orang pertama, cadangkan nama tempat sini Meru, cadangan dia yang tulis pada buku ke katalog ke apa benda tu. So tulisan itu yang kita nak. Sekarang nak bukti nama orang pertama tu. Begitulah susahnya yang nak dikutip oleh Zaid bin Sabit untuk proofkan Quran itu adalah Quran yang betul-betul. Semua orang kenal tahu Meru. Sahabat-sahabat semua hafiz Quran. Tapi nak yang tu. Dan setiap satu ayat tu syahadatain. 2 penyaksian. Bukan 1 penyaksian. 2 penyaksian. Oh, itu memang payah. Tunggu. Ambil masa. Iklan kan. Iklan kan. Maka pada ketika itu dapat salin. Dan dia tak panggil mashaf. Zaman Abu Bakar dia tak panggil mashaf. Dia panggil suhuf. Suhuf ni dia jadi macam lembaran Al-Quran. Dia panggil suhuf. Mashaf zaman Sayyidina Osman bin Affan dia boleh jadi mashaf. Itu kita masuk kemudian. Zaman Abu Bakar dia panggil suhuf. Dan ciri-ciri suhuf ni dia setiap surah itu susunan dia betul dari sudut nombor ayat. Zaman tu dia tak ada nombor lagi. Susunan ayat tu nombor tak ada lagi. Nombor ni kemudian ni lambat lagi cerita bab nombor. Nombor tu tak ada. Dia susunan ayat tu betul. Zaman itu dia habis satu ayat, dia tak ada noktah, tak ada, sambung je tu. Susunan ayat tu betul. Daripada mula sampai akhir. Contohnya pada Al-Fatihah, pada Bismillah sampai Waladhdallin. Tak ada lagi nombor-nombor ayat tu, tak ada. Dia tak letak nombor satu, tak ada lagi. Kemudian, tapi susunan dari surah tak. Tidak sebagaimana Quran kita. Al-Fatihah, Al-Baqarah, tak. Zaman Abu Bakar itu susunan surah dia tak ada lagi. Masih berterabur. Yang ni depan, belakang. Yang penting kita kumpul bagi ada. Kan? Satu tempat yang dipunyai oleh kerajaan Islam Madinah. Formal kan? Supaya kita tak nak Quran tu hilang. Isu dia apa? Isu dia ada ramai hafiz Quran yang hilang. Maka dia kumpul. Kumpul. Satu surah kumpul. Sampailah surah pada surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun, akhir surah Taubah tu. Tak ada. Nak cari dari sudut sejarah dia, nak cari siapa sahabat yang ada 2 penyaksian. Maksudnya dia ada tulisan, dia ambil depan Nabi ketika wahyu turun. Nak cari 2 penyaksian tak dapat. Hafal semua orang hafal. Tapi nak dapatkan 2 penyaksian tu tak ada. Pusing sana pusing ni, buat iklan lagi kat Madinah, iklan lagi. Siapa yang ada ayat laqad ja'akum ni? Ayat akhir surah Taubah tu. Bukan banyak pun. Maksudnya wahyu yang turun tu, laqad ja'akum tu, tengok ada berapa ayat je. Dalam 2 ayat, 2-3 ayat je ujung tu. Banyak itu. Ada ketika wahyu turun 2-3 ayat. Kita nak ambil yang situ je. Proof. Itu belum cerita lagi yang banyak ni, 5 ayat, 10 ayat turun, 15 ayat, 20 ayat. Cuma yang isu yang akhir ni. Dan akhir surah Taubah tu, laqad ja'akum tu, cari tak ada. Iklan. Tiba-tiba datang seorang sahabat, nama dia Abu Khuzaimah Al-Ansari. Abu Khuzaimah Al-Ansari. Abu Khuzaimah dia kata, dekat aku ada, dia kata. Dia datang, dapat satu, maksudnya satu teks. Abu Khuzaimah dia kata, dia belum baca, sahabat dengar. Masa itu Zaid bin Sabit, antaranya beberapa orang sahabat lah yang membantu. Lead dia Zaid bin Sabit. Dengar betul ayat Quran tu betul tertulis tu betul, laqad ja'akum tu. Tapi tak boleh satu, dia nak 2 penyaksian. Itu syarat yang dia letakkan.
Supaya Quran itu nak dibenarkan kena ada dua penyaksian. Satu betul yang balik Nabi. Hafal, semua hafal. Nak dah bentuk tulisan. Cari semua tak jumpa. Sampai akhirnya memang tak jumpa. Akhirnya Abu Huzaimah ni jadi satu penyaksian aja. Laqad ja'akum tu sampai akhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Itu akhir tu. Diterima Quran yang kita pakai pada hari ini ada. Start laqad ja'akum tu satu je penyaksian, dia tak jadi dua. Jadi ulama bahas kenapa penyaksian Abu Khuzaimah Al-Ansari diterima sebagai dua penyaksian. Dia ada kisah di terbalik dia. Abu Khuzaimah Al-Ansari ni dia orang Ansar lah, orang Madinah. Satu ketika Nabi SAW dia pergi ke pasar. Pasar Madinah tu dia macam ada ada pasar orang-orang Yahudi, kemudian ada pasar masa zaman tu ada pasar suku itu, suku ini. Jadi Nabi satu hari dia keluar nak beli unta. Itu dia pergi ke pasar orang Yahudi. So Nabi ni biasalah, dia pergi pasar orang Yahudi. Maksudnya kita kalau pergi pasar Cina, pasar India tu, tapi bukanlah beli yang kaki pendek tu kan. Maksudnya tak pelik lah. Nabi dia pergi pasar Yahudi untuk beli unta. Dia pergi sampai dekat pasar tu, dia tengok unta, ada orang jual unta. Dia pun tanya-tanya. Kemudian Nabi pun tengok orang tu jual, dia kata dengan harga sekian. Nabi pun setuju. Okey, harga banyak begini, okey, setuju. Bila Nabi dah setuju, Nabi kata, aku tak buat duit tak cukup, kata Nabi SAW. Jadi aku kena balik, ambil duit baru bayar. Kata. Kemudian orang yang penjual tu, Yahudi tu, dia kata, okey tak apalah, aku follow. Dia kata, dia pun follow Nabi. Tapi dia follow, dia jauh sikit. Dia tak rapat dengan Nabi. Ke depan, Nabi jalan dulu, dia duduk jauh ke belakang sikit. Dia jalan-jalan. Jadi dia ni businessman. Sambil dia buat unta tu, dia duduk iklan, siapa nak. Unta yang dia jual pada Nabi ni tadi, yang dah jual dengan Nabi, dah setuju dengan harga tertentu itu dengan Nabi SAW. Tiba-tiba on the way, Nabi nak balik, yang dia follow belakang tu, ada orang lain tanya, nak jual ke ni? Unta ke ni? Dia kata, ya nak jual, dia kata. Dia pun nak jual berharga berapa? Dia kata, dia pun saja dia teh pakai contoh. Ni saya kira contoh lah. Okay, dia kata contoh dia jual dengan Nabi 10K. Tiba-tiba orang tanya, dia kata berapa ni? 20K. Dia kata, setuju? Boleh, dia kata 20K dia nak. Dia kata 10K ni sekali lipat ni. Dia kata, ini takkan nak jual dengan Nabi, dah lah duit tak bawa kan. Nak pergi balik pula ambil duit lagi. Ini kacau ni, ada 20K nak cash kan. Tiba dia kata, aku jual pada orang inilah. Lepas dia kata cakap Nabi, cancel lah aku. Kemudian berhenti. Jadi satu perbincangan lah dengan Nabi pun tengok keadaan suasana berlaku. Dia kata, macam mana kau nak jual ni? Tapi kau dah janji dengan aku nak jual dengan 10K. Contohlah 10K kata. Lepas tu ada orang lain pula nak jual. Lepas tu Yahudi ni dia kata, bila aku ada janji dengan kau? Tengok dia cakap ini. Bila aku ada janji? Sebenarnya dia dah proof tadi kan. Dia dah Yahudi kan. Nama pun Yahudi. Dia kata, bila aku ada janji dengan kau? Janji 10K. Jadi kelang kabut. Nabi, orang kenal Madinah, Nabi SAW. Siapa tak kenal Nabi? Itu orang kata, takkan Nabi tipu? Nabi tipu ke? Nabi tipu. Jadi satu suasana yang agak kelang kabut pada kita gitu. Seolah orang kata Nabi tipu, kata ni. Yahudi kata, tak ada, aku tak ada janji dengan Nabi semua tu ini. Kemudian orang Yahudi tu dia kata, siapa boleh proof ni? Siapa boleh proof kata Nabi ada janji semua nak 10K ni tadi? Siapa boleh janji gini-gini? Saja dia buat havoc sikit lah kan. Nak cari, supaya nampak dia 20K nak masuk ni. 20K bro, dia kata kan ni. Okay. Tengah dia havoc-havoc, tiba-tiba Abu Khuzaimah Al-Ansari dia datang. Kebetulan dia berada kat situ. Dia pergi kat situ, dia kata, aku saksi, dia kata. Aku saksi, betul. Tadi Nabi kata kau janji dengan Nabi itu 10K kan. Aku saksi, aku ada tadi. Nabi jadi, bila pula Abu Huzaimah dia ni? Tadi masa aku beli deal dengan Yahudi ni tadi, dia tak ada. Lepas tu dah gitu, beli macam Nabi pun, semua orang dah tak boleh buat apa lah. Maksudnya Nabi dah ada saksi.
Yang mengatakan orang Yahudi tadi dah deal dengan dia dapat untuk harga 10K. Abu Khuzaimah Al-Ansari je jadi saksi. Nabi pun tak apa, balik ambil duit semua bayar. Bayar ambil unta. Kemudian Nabi tak puas hati. Dia pun pergi jumpa dengan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Dia kata, Abu Khuzaimah, mana kau tahu aku deal dengan dia tadi 10K? Dia kata, Abu Khuzaimah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, engkau seorang Nabi. Jibril datang bawa wahyu, bawa Quran, aku percaya. Semua orang beriman percaya kepada engkau, percaya dengan Allah, dengan Rasul, dengan Quran, yang kami semua tak nampak. Tiba-tiba setakat kau cakap dengan situ, takkanlah aku tak percaya. Aku ni umat kau, aku tak percaya. Takkanlah aku tak percaya benda tu. Dia kata, kau duduk bertahan kata 10K orang lain, Yahudi yang lain tu. Takkan aku tak menyebelahi engkau, takkan aku tak percaya yang kau tu bercakap benar. Kata Abu Khuzaimah Al-Ansari. Begitulah Nabi SAW menyebutkan, wahai Abu Khuzaimah, penyaksian kamu ini nilainya 2 penyaksian, kata Nabi SAW kepada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Itu kisahnya. Kisah balik. Maka ayat Al-Quran, laqad ja'akum, itu ayat yang akhir pada surah Taubah itu. Jadi mereka mengambil hujah Abu Khuzaimah Al-Ansari ni, kepercayaan dia kepada Nabi yang dia tak ada pun waktu Nabi jual beli itu tadi, 2 penyaksian dia. Maka ketika mana Quran itu nakkan 2 penyaksian secara bertulis, walaupun 1 tulisan aja yang ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari, maka dinilai dengan 2 penyaksian, maka ayat itu diterima sebagai final Al-Quran. Maka pada ketika itulah baru sempurna, komplit Quran itu keseluruhannya dalam bentuk suhuf, layan yang maram, disimpan di Masjid Nabawi. Kemudian bila disimpan di Masjid Nabawi tu, Masjid Nabawi ni dia ada tiang, dia sebut istiwanah. Istiwanah tu tiang-tiang banyak. Ada satu tiang tu istiwanah al-mashaf, tiang mashaf. Daripada selepas zaman Abu Bakar, masuk zaman Umar, masuk zaman Osman. Nak sampai ke zaman Osman itu, jadi para sahabat ni kata, siapa nakkan Quran, pergi salin kat situ. Ambil pitiang tu, ambil salin. Supaya betul, ambil salin. Tu. Sampai zaman Abu Bakar meninggal, naik Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab, dia tak berlaku banyak perubahan dari sudut tulisan Al-Quran. Masuk zaman Sayyidina Osman bin Affan. Zaman Sayyidina Osman bin Affan, ketika itu Islam dah semakin berkembang. Sebab dia berkembang zaman Sayyidina Umar ni jauh. Dia pergi ke Parsi, ke Iraq, nak ke belah Iran sana, Parsi sana. Zaman Sayyidina Osman ini, apabila tentera Islam ini yang berada di Armenia, Azerbaijan, di Iraq, di Syam ni, mereka pergi berperang. Jadi bila mereka ni pergi berperang, orang Islam ini dia ada puak-puak, dia ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan daripada Iraq, kumpulan daripada Syam. Mereka ni berperang sekali. Bila berperang, masing-masing duduk dekat kumpulan masing-masing. Duduk kat kumpulan masing-masing, masing-masing baca Quran. Malam, qiyam, pergi perang kan. Qiyam, tahajud, munajat dengan Allah. Jadi setiap kumpulan ni dia ada tok guru dia masing-masing. Yang mana pada ketika itu, antara kumpulan A dengan kumpulan B ni, bacaan mereka ni berbeza-beza. Yang A ni baca ayat begini bunyi dia. Yang kumpulan B ni baca begini, dia jadi berbalah. Jadi satu perbalahan. Yang sampai peringkat kafir mengkafir. Grup A kafirkan B, B kafirkan A. Yang A dia kata tok guru dia bagus, yang B dia kata tok guru dia betul. Kemudian sampai cerita ni, ketika itu Huzaifah Ibn Yaman dia ada. Dia pun bawa cerita ni, perbelahan ni bawa ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Osman bin Affan. Ceritakan apa yang berlaku. Dia kata ini kita tak boleh biarkan. Quran dia dah jadi satu perbalahan dari sudut wajah bacaan. Dari sudut salah, dari sudut wajah bacaan dia yang tidak sama, menyebabkan perbalahan. Maka pada ketika itulah Sayyidina Osman bin Affan bincang dengan para sahabat, tak boleh Quran dalam bentuk suhuf ni kita tak boleh biarkan. Kita kena ubah dia dalam bentuk
mushaf. Kita kena selaraskan bentuk-bentuk bacaan. Pada ketika itulah Sayyidina Osman bin Affan, dia pun memberikan arahan kepada siapa yang dia pilih. Dia pilih balik Zaid bin Sabit. Dia bagi tahu pada Zaid bin Sabit, "Idza ikhtalaftum antum." Dia ada berapa orang sahabat? Ada 4 orang sahabat figure yang besar yang mengajarkan Al-Quran. Dia kata, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit faktubu bilughatil Quraisy. Fa innal Quran nuzila bilughatihim." Apabila kamu berempat ni, 4 orang ni, khilaf bagaimana nak tulis. Hafal, semua hafal, nak tulis tu. Wajah-wajah bacaan ada beza-beza. Maka tulislah dengan lahjah Quraisy, dengan slang Quraisy. Sebab apa? Fa innal Quran nuzila bilughatihim. Kerana Quran itu turun dengan bahasa Quraisy. Maka dia orang pun tulis. Zaid bin Sabit dengan beberapa orang sahabat salin balik Quran tu, yang mana menyebabkan perbalahan tadi dari sudut wajah bacaan. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sebab dia Hafiz mati, tak ada Quran, tak ada kerajaan punya. Okey, dah ada. Kemudian zaman Sayyidina Osman, sebabkan wajah bacaan tu masih tidak selaras, nak diselaraskan bentuk wajah bacaan itu, maka ditulis balik mushaf tu, salin balik. Dan bezanya zaman Sayyidina Osman dengan Sayyidina Abu Bakar tu, zaman Sayyidina Osman kita panggil dia mushaf, satu. Kedua, zaman Sayyidina Osman susunan surah tu macam kita hari ni. Dia start pada Fatihah, Al-Baqarah. Dia begitu susunan dia sampai. Okay. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak. Susunan surah tu masih berterabur. So zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman tu baru dia jadi mushaf sebagaimana kita baca pada ini. Dan dibuat beberapa salinan. Ada yang sebut 4, ada 5, ada 6, ada 7. Maksudnya 4 orang sahabat tadi tu dengan beberapa orang yang lain salin buat satu salinan, hantar ke Mekah. Hantar ke Mekah, Sayyidina Osman dia hantar mushaf itu dan juga tok guru yang ngajar supaya betul baca. Jangan ada berbalah lepas ni. Buat salin pula yang kedua, hantar ke Syam. Hantar beberapa orang sahabat jadi tok guru kat sana. Salin lagi yang ketiga, hantar pula ke Basrah. Hantar tok guru kat sana ngajar. Kemudian salin lagi, hantar ke Kufah. Ada tok guru kat sana yang ngajar. Quran yang dihantar itu berserta dengan qari yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan di antara Quran-Quran itu, antara yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Syam, dia berbeza-beza. Ada sedikit perbezaan dari bentuk tu tulisan dia. Dia ada satu disebut Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam itu yang disimpan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan, daripada dia ada satu kopi. Disebut Mushaf Al-Imam. Yang mana ketika Sayyidina Osman ni dia wafat, dia katakan masa dia kena pancung tu, darah tu menitik pada mushaf tu lah. Mushaf Al-Imam. Yang lain. So setiap mushaf tu dia ada sedikit perbezaan dari sudut tulisan-tulisan dia. Ada tulis sari'u, ada dengan wasari'u kan. Dan mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman itu, sifat mushaf Osmani yang kita sebutkan, mushaf Osmani ni, mushaf itu dia tak ada titik dan juga tak ada baris. Tak ada titik dan tak ada baris. Orang Arab boleh baca lah, kita tak boleh baca. Batasa jim kan, batasa nun ya, semua tak ada titik. Jadi kalau kita bukan bahasa kita, memang kita tak boleh nak baca. Jadi Arab dia boleh baca. Sebab dari sudut siap daripada lenggok tulisan tu, dia boleh baca lah. Dia faham sebab bahasa dia kan. Kalau Arab dia boleh baca. Tak ada baris dan juga tak ada titik. Begitu dia berkembang. Jadi apabila tak ada baris, tak ada titik, mushaf yang ditulis zaman Sayyidina Osman bin Affan itu, tak masuk waktu lagi. Belum lagi ya? Sikit lagi. Yang ditulis tu menyebabkan yang dihantar, qori yang dihantar ke Kufah bersama dengan mushaf tu, dia orang ni, sahabat yang dihantar tu, dia ngajar orang Kufah, yang ngajar orang Syam, dia ngajar berdasarkan bacaan yang diambil daripada Nabi. Dan bacaan yang diambil daripada Nabi tu betul, tak salah. Cuma bila dibaca, orang ni kan dia baca dengan ta. Sahabat ni dia baca dengan ya. Sebab tak ada baris, tak ada titik. Kan? Jadi dia tak salah.
Itu sifatnya. Sifat Mushaf Utsmani itu boleh baca dengan pelbagai bentuk wajah bacaan. Huruf dia sama. Cuma ta, ya, berubah itu. Berbeza dengan yang berlaku balah tadi. Perbalahan ketika perang tu memang perkataan itu berbeza. Jadi diselaraskan, perkataan tu sama. Cuma ta, ya, titik itu yang jadi isu. Jadi kita sampai di sini dulu. InsyaAllah kita azan, kita sambung lagi pada bulan depan. Wallahu a'lam. Okay, kita bagi lawan azan kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.